Okay. So, sebelum saya akan masuk ke strategi, masuk strategi ni macam direction, storyline, apa lagi, entry, exit, kita kena tahu SNR, how to marking the SNR, how to plot the trend line, and how to use the multi-time frame dalam on the right way. Okay, so now SNR. What is SNR? What is SNR? Untuk mengenal pasti di mana support ataupun big player ni area diorang dengan cara untuk mengenal untuk mengenal diorang ataupun nak tahu ataupun mengesan diorang ni dengan menggunakan support dan resistance. Okay, so what is support? Support ni rupa dia berbentuk V. Okay. Sebaik-baik V adalah V yang sharp, yang tidak terhegeh-hegeh ataupun V yang terkejut. Okay, sekarang ni kita belajar tentang rupa of SNR. Dan yang kedua, resistance. Okay, rupa resistance adalah A. Okay, sekali lagi, resistance yang terbaik adalah yang sharp, yang signifikan kejatuhannya, signifikan kenaikannya, apa lagi? Apa tadi saya cakap ni? Yang terkejut, yang tidak terhegeh-hegeh, itu adalah resistance ataupun support yang terbaik. Okay, faham? So now, what is SNR? Okay, di SNR ni lah, okay, harga kebiasaannya akan bertindak balas. Apa yang maksudnya bertindak balas ni? Maksudnya, apabila harga menyentuh di support ni, kebiasaan harga kan bertindak balas, sama ada naik ataupun dia akan breakout. Okay, macam contoh untuk support basically untuk buy. Okay, resistance untuk sell. Akan tetapi, what if support ni kena breakout? Okay, support ni akan bertukar menjadi resistance sebab dia yang di atas. Faham? Support become resistance. Okay, tapi seperti yang saya cakap tadi, harga akan bertindak balas di setiap support dan resistance ni. Faham? Okay, harga ni akan bertindak balas. So kita kena faham which resistance yang perlu kita akan ambil. Okay, macam mana untuk faham resistance yang perlu kita akan ambil adalah ni lah. Fahamkan dulu 3 jenis trend. Okay, 3 jenis trend dalam market. Dalam market ni dia ada 3 jenis trend. Satu trend yang menaik ataupun dipanggil uptrend. Okay, maksudnya dia naik je macam ni, naik je. Okay, so yang kedua, downtrend, menurun. Okay, menurun. Yang ketiga, sideway. Sideway ni ada 3 tau. Satu, sideway yang mendatar, turun naik di harga yang sama. Yang kedua, sideway yang menurun. Cara dia zigzag turun secara menurun, zigzag secara menurun. Ini sideway yang menurun dipanggil. Yang ketiga, sideway yang menaik. Tapi diorang ni adalah satu geng. Okay, bermakna kepala dia bermula daripada sini dan kepala dia bermula daripada jatuh tu daripada sini. Okay, kepala dia mula turun naik ni daripada sini di sinilah.
Kalau tak, dia tak terjadi sebab dia tak pecahkan area ni. Maknanya dia dalam area tu je lah. So maknanya kepala ni sini, kepala 2. So kepala uptrend dia bermula daripada atas ni, daripada downtrend mula daripada bawah ni dan atas ni. Faham? So kenapa? Sebab pasal dia ni lah punca yang mulakan naik. Dan pasal dia ni lah punca yang mulakan turun. Dan pasal dia ni punca mula naik, pasal dia ni punca mula turun. Dan pasal punca ni lah dia sideways dalam tu. Faham? So 3 jenis trend ni korang kena fahamkan. Sebab rupa support dan resistance dia macam ni. Okay, so ada yang akan tanya, di mana time frame mana yang kita akan pakai cikgu? Okay, any time frame support resistance boleh pakai. Okay, cumanya lagi kecil time frame kita, lagi banyak support resistance dan menjadi kita rumit untuk marking. Confused untuk marking. Sebab terlalu banyak pecahan. Sebab itulah saya cakap, to simplify, go to higher time frame. To precise ni maksudnya nak kecilkan apa kalau nak sharp entry ke, go to lower time frame. Maksudnya higher time frame ni dia macam ni. Secara zahirnya higher time frame, contoh daily ke weekly ke apa, yang penting higher daripada yang lower. Kita nampak harga tu naik macam ni je, straight je naik. Tapi dalam isi candle ni, apabila kita buka H4, the lower time frame, M15 ke, H1 ke, M1 ke, dia banyak pecahan, turun, naik, turun, naik, turun, naik. So, banyaklah SNR yang kita kena mark. Tapi, kalau ikutkan secara logiknya, SNR tu ada berada di sini saja. Okay, faham? So, ada yang tanya lagi, cikgu, boleh tak kita marking guna line chart? Yes, saya lagi syorkan untuk mudah untuk kita nampak, marking using a line chart. Lepas tu, adjust guna candlestick. Tak ada masalah. Dua-dua ni boleh. Lagi mudah, you guna line chart. Lagi mudah, you guna candlestick. Faham? So, cikgu, persoalan lagi. Which SNR yang perlu kita ambil? Support dan resistance yang perlu korang ambil. Ambillah yang king, yang besar. Okay, yang orang cakap nampak obvious. This is the biggest one. Yang orang cakap terkejut, yang naiknya, jatuhnya kuat, signifikannya kuat. Contoh macam, ni tengah naik, boom. Nampak tak? Kita ambil yang ni. Okay. Lepas tu, turun, boom. Nampak tak? Kita ambil yang ni. Sebab pasal dia ni lah punca. Dan dia ni lah siapa? Kalau tak, dia tak boleh gerak besar tau. Maknanya, diorang ni lah yang tempat yang order yang banyak. Kalau tak, diorang tak boleh bergerak besar. Faham? Okay, so that is SNR. So when you apply to chart, dia akan nampak macam ni. Okay, so nampak, bila kita buka M15, kita rasakan berterabur. Okay, basically, saya pakai M15 ni untuk marking, not marking, untuk tengok reaction apabila sampai ke zone tu. Okay, so let's say macam ni daily ni. Okay, kita ubahlah line chart weekly ke. Okay, nampak lagi mudah. Okay, let's say ini adalah current market price, maksudnya harga semasa sekarang ni. Okay, so harga semasa sekarang ni, kalau kita tengok, look to the left dia menaik. Okay, nak menaik menuju ke mana? Look on your first left. Kita nampak di sini tempat kejatuhan yang mendadak di sini. Kejatuhan yang signifikan lah. Okay, so kalau yang terdekat untuk di bawah, okay, ingat look on your first left. Ambil perhatian your first left. So this is. Okay, ini belum adjust tau by candlestick. Okay, look to the left. Ni. So itu yang terdekat. Baru kita nak ambil yang besar. So ada orang cakap, cikgu, nak ambil yang ni tak? Seperti saya cakap, memang boleh ambil yang tu. Tapi, kalau kita tengok, geng dia ni, satu geng, diorang ni. Ini isi dia yang dalam ni, isi minyak dia, petrol dia. Tapi actually dia bermula kepala dia naik daripada sini. Lebih baik saya ambil yang ni. Instead of saya ambil yang ni.
Faham? Okay, sebab itu bos. Itu bos mah. Okay, tapi kita boleh respect tempat yang kecil. Okay, so now mark your marking. Okay, and then ubah ke candlestick. So kita nampak, oh ada shadow kan dekat sini. Bermakna di sini tak pakai lagi, tak fresh lagi sebab sini dah pakai, dah langgar apa semua macam ni, dah langgar. Kita ambil lah yang ni, current market price. Ini apabila kita, sebab tu saya cakap kena buka juga candlestick supaya kita tengok sejarah dia. Candle tengah pun naik, kita ambil yang di sini saja. Faham? Kita ambil yang sini dengan shadow je sekali. Begitu. This is how you mark SNR. Okay, to simplify, go to higher time frame. Ini lah, nampak jelas contohnya. Cikgu, kenapa ambil shadow tiba-tiba kat bawah tu? Sebab kita kena tengok storyline dia. Dia berada terlompat dekat sini. Ni bekas siapa? Oh, dari sini. Oh, maknanya kita tengok. Oh, kenapa dia naik daripada sini? Mark on your left. So, marking. So, dia naik. Mesti dia akan pergi ke point B. Itu masuk dah. Dah masuk dah apa direction. Belum lagi tau. I'm talking about SNR. So, this is your resistance. And this is your support. Okay? Understand? Cikgu, macam mana kalau kita ubah ke lower time frame? Kita ubah ke daily. Kita look to the left lagi. Kita dah still nampak benda tu je. Kita buka H4 lagi. Look to the left. Kita nampak yang ni. Paling mendadak turun atas tu. Kita boleh kecilkan that box dari sini saja. Kenapa ambil situ? Sebab memang lah kat situ yang mulakan jatuh. Betul tak? Ni. By majority dari sini. Okay. Ini turun naik. Tengah retracement kot untuk naik. Begitu. So, bila kita buka H4, kita akan nampak lagi, kita ubah line chart, yang terdekat, kan pisang mat kalau kita nak tunggu nak sell dekat atas ni, weekly punya ni. Tapi sepanjang dia nak naik tu, mustahil lah tak ada SNR di tepi ni. Contoh ni, kita nampak yang ni. Okay, kita ubah candlestick. Kita tengok yang ni. Kenapa ambil situ cikgu? Sebab, setahu saya, apa yang mata kasar saya nampak, ini sedang menurun, sideway menurun. So, the kepala is daripada sini. So, saya ambil sinilah. Lepas tu, barulah kita ubah. Kenapa ambil situ cikgu? Senang lagi cakap, bye. Ni, current market price, look to the left. Yang first left adalah ni. Okay. And then, ni. Current market price, look to the left, the first left ni. Kenapa tak ni, tak ni? Saya cakap ini satu geng. Kau faham tak faham? Macam tu lah. Begini je. Okay. Okay. So, ambil sekaligus ni. Kenapa sekaligus cikgu? Sama je lah. Yang tu saya ambil. Takkan nak kecil-kecil sini. Ambil lah at least satu. Buy zone. Nak precise, go to lower. Time frame. Saya ambil shadow sini. Okay. So, macam saya cakap, price akan bertindak balas di setiap support dan resistance, nampak? Bila dia sampai ke support ni, dia membuat tindak balas. Maksudnya tindak balas ni, dia reject naik, dia turun. So, selagi belum ada yang breakout, selagi tu belum lagi ada, ni. So, ini masih lagi pengenalan SNR. I'm still talking about SNR sebab selagi mana masih salah cara kita makin SNR, selagi tu kita akan susah nak beroleh kejayaan lah. Okay. So, cikgu macam mana ni? Pergi H1 apa? Dah cukup dah. MH4 tu koma apa semua. Tapi apabila dia sampai zone tu, apa reaction yang perlu kita tengok? Okay? Faham? Faham? So, that is how I marking SNR. Okay? Itu belum lagi masuk bab entry. I baru mengenalkan apa dia SNR. Kau relax dulu. Okay? Aku baru nak kenalkan korang SNR. Okay? Ini belum masuk trend line lagi. Okay? Boleh kot masukkan terus. Okay, untuk marking trend line ni, trend lah, trend line. Trend line ni kena ada 2 lubang. 1, 2. Syarat dia, as long you mark the trend line di atas daripada candlestick. Trend line ni subjektif, boleh pakai, boleh tak. Tapi short juga kalau nak pakai. Okay, jangan mark the trend line di atas badan candlestick ni. Salah ni. Okay. So, jangan juga terlalu mencanak macam ni. Mak macam nak macam ni. Mencanak macam ni.
Jangan. At least 45 degrees, at least. Sedap mata sikit memandang. Macam ni, macam ni. Okay, faham? So, yang penting candlestick tu tak ada macam ni. Dia kena macam kalau dia contoh naik uptrend, dekat atas ni lah dia punya candle. Okay, kalau downtrend, di bawah candle tu, di bawah trend line. Faham? So, that is trend line. Contoh, mana time frame cikgu? Mana-mana boleh. Astagfirullahaladzim. Okay. Pakai line chart boleh tak cikgu? Boleh. Tak jadi masalah. Okay. So, macam saya tarik macam ni. 1, 2. Okay. And then, contoh current market price berada di sini kan. Saya ambil yang look to the left lah. Yang possibility macam trend yang mulakan naik tu saya ambil di sini. Major dia tu saya tarik. Macam tu. Okay. Tapi ni kalau bahas candlestick memang dah salah dah. Nampak? Shadow kat bawah. Tapi tak jadi masalah lah. Okay. Kalau macam ni boleh tak cikgu? As long you tak melintasi. Macam ni. Ini salah. Ini apa barang kau nak mark macam ni? Kan? Tu salah. So, just mark macam ni. Okay. So, trend line ni kalau saya jarang ajar sebab orang akan jadi confused. Padahal saya macam just pakai-pakai macam tu je. Tak adalah serius sangat. Saya mau tu SNR. Okay. Just a marking je. Okay. Nampak tak? Okay. Trend line macam ni lah. Okay. But first, SNR tu. And then pasal multi-time frame. Multi-time frame ni you kena contoh saya mark di sini. Okay, saya mark kat sini. Lepas tu saya buka daily. Saya tak nampak SNR yang terdekat. Kalau saya buka buy line chart, saya nampak ada SNR yang terdekat di sini. So, ditakuti nanti. Kenapa saya cakap kena mark? Sebab contohnya, bila dia sampai sini, dia ada reaction. Dia turun. Korang akan panik. Padahal, major masih belum sampai lagi dekat atas ni. Faham? So, maknanya dia nak freshkan di sini, baru dia naik atas. Faham tak? Right? Contoh macam ni. Okay, kepala dia boleh naik kat sini. Tapi halangan banyak. Sini ada SNR, sini ada SNR, sini ada SNR. Tapi dia kena respect ni, bawah ni, baru dia akan, boom, terjun. Maksudnya dia kena macam cucuk dulu, bagi tak fresh dia punya juice. Lepas tu, lepas kau ubah candlestick, kau akan nampak ke? Nampak tak? Ni yang dah tak fresh, Maksud tak fresh ni dah kena pakai, dah cucuk dan semua ni. Lepas tu, lepas yang ni dah clear, baru dia senang nak pergi ke bawah ni. Faham? Dah macam ni, dah clear nanti senang lah nak pergi atas ni. Okay, sini decision point. Bila dia break up, mungkin akan naik sampai sini. Itu SNR kita yang seterusnya lah. Okay, so itu saja part 2 for the SNR. InsyaAllah saya akan buat lagi part 3 regarding SNR ataupun saya akan teruskan pergi direction. Okay, nanti